Kasih kerana sudi datang. Hai, boleh dengar dan boleh lihat ya? Nampak jelas? Kalau korang boleh cakap hai dekat chat. Mari kita buat sesi ni interaktif dan juga ya, cara bersembang. Hai, hai. Hai Nazatul. Hai Hanis. Terima kasih kerana datang. Kita akan bermula lagi seminit. Bagi lagi 1 minit untuk yang lain untuk datang, untuk masuk. Hai, selamat datang. Yes. Korang berada di mana sekarang? Dekat office ke, dekat rumah ke? Hari ni hari saja nak tahu. Okay. Hai, dekat office. Okay. Terima kasih kerana menjawab. Terima kasih. Okay, hai. Di office, okay. Alright. Okay, terima kasih sudi untuk datang. Walaupun tengah bekerja dekat office. Saya berharap sesi ini bermanfaat lah untuk korang semua dan untuk saya sekali. Sebanyak yang anda boleh belajar daripada saya pun boleh belajar daripada anda dan korang sesama diri pun boleh belajar sesama korang sendirilah. So saya nak betul-betul encourage ataupun menggalakkan semua yang berada di sini untuk berkongsi ataupun untuk berkongsi, untuk menjawab soalan, untuk tanya soalan sepanjang sesi kita kat dalam chat lah. So kita buat dia like I said macam secara relax, secara untuk sharing lah, untuk belajar insyaAllah sesuatu yang baru. Okay. Alright, terima kasih semua. So mari kita bermula. Selamat datang kepada kita punya sesi hari ini. Hari ini kita akan bercakap tentang tingkatkan keupayaan, tingkatkan pengurusan. Okay, so sebelum kita bermula, saya nak cerita sikit tentang kita punya webinar hari ini. Kalau ada apa-apa masalah teknikal, either tak dengar ke, tak nampak ke, lagi ke apa, saya nak ada dua cara. Cara pertama adalah untuk refresh browser anda, apa-apa browser yang anda gunakan. Ataupun kalau dah refresh, dah join balik, masih ada masalah, sila chat dalam tag dalam chat tu @naluri events. Dia akan tolong anda kalau ada apa-apa masalah teknikal berkenaan webinar ni lah. Okay? Okay, selain daripada itu, selain daripada itu, kalau saya cakap sila tanya soalan, sila share dalam chat. Tetapi kalau seandainya korang ada apa-apa soalan macam private ke, tak selesa nak tulis dengan nama, boleh share dengan saya, cuma tag @Diana. So nama saya Diana. Saya akan share nantilah. Okay, so make sure kena tick send anonymous dengan send private message. Okay, dan pada penghujung sesi kita hari ini boleh dapatkan kita punya slides secara PDF. So jika korang nak download lah untuk mendapatkan more information kalau korang nak belajar and baca through selepas kita punya sesi hari ni lah. Okay, alright. Yes, so hi, nama saya Sharifah Diana. Sedikit tentang saya boleh panggil saya Diana. Saya merupakan pembimbing kesihatan mental di Naluri sebanyak dalam agak-agaknya dalam 3 tahun sudah. Dan saya merupakan clinical psychologist ataupun psychologist clinical, nama dia sama je. Dan saya punya skop bekerja adalah membuatkan webinar seperti begini, berbincang tentang kesihatan mental, tentang isu-isu berkenaan workplace ataupun isu berkenaan pekerjaan, berkenaan juga
relationship, keluarga, emosi, dan juga kesihatan mental dan sebanyak mungkin tentang uh, kesihatan mental lah. Okay. Yes, kalau korang nak tahu lebih lanjut, saya tanya dalam chat. Saya sedia untuk berkongsi. Yes, that's the word. Okay, so topik kita punya hari ni ia apa? Sebenarnya sebenarnya it's actually how to say, untuk menyambut Hari Kesihatan Mental Sedunia. So yes, saya nak ucapkan selamat Hari Kesihatan Mental Sedunia. Korang tahu tak bila Hari Kesihatan Mental Sedunia? Saya tanya dalam chat. Kalau korang tahu, tulis tarikh Hari Kesihatan Mental Sedunia. Tahu tak bila? Ke korang tak tahu? Kalau tak tahu tak apa. Boleh juga cakap tak tahu. But yes, just to berkongsi, kita punya Hari Kesihatan Mental Sedunia ni jatuh pada 10 hari bulan 10, 2024. Betul, 10 Oktober. Terima kasih Encik Muhammad Rosmadi. Yes, ya betul. So, tema untuk tahun ni ialah kesihatan mental di tempat kerja. Okay, so itunya dia berkait kepada kita punya topik ni, iaitu macam mana kita nak membangunkan diri di dalam tempat kerja dengan apabila kita punya dengan menggunakan kita punya perhubungan dengan pengurus kita, supervisor kita, superior kita, bos kita. Sebabnya selalunya kita akan berasa macam untuk saya nak progress, ia hanya bergantung kepada belas kasihan organisation ataupun pekerja ataupun pengurus saya untuk melihat keupayaan saya dan untuk membangunkan diri saya lah. Tetapi sebenarnya kita nak menukarkan perspektif tersebut dan naratif tersebut untuk untuk bagi kita a sense of yang kita mempunyai keupayaan dan juga kontrol, yang kita sebenarnya boleh buat sesuatu tentang situasi kita di tempat kerja lah. Okay, so ni adalah ringkasan yang apa kita akan go through hari ini. First things first, apa yang dimaksudkan meningkatkan pengurusan, kenapa kita nak kisah. So kenapa tu nak meningkatkan pengurusan ni sangat penting, dan beberapa strategi untuk cuba yang korang boleh cuba dengan pengurus anda. Cara nak membina kepercayaan dan kredibiliti, cara nak memupuk hubungan kerjasama bersama pengurus anda dan juga tim korang yang korang bekerja dengan dekat office, dengan dekat pekerjaan korang, dan perkara-perkara yang perlu dielakkan dan juga faedah jangka panjang apabila meningkatkan kita punya pengurusan, how we manage our managers. So, saya nak tanya korang dalam chat, apakah yang dimaksudkan meningkatkan pengurusan? Apa yang korang faham tentang topik webinar kita hari ini? Saya nak beri masa mungkin dalam seminit untuk tengok apa yang korang share kat dalam chat. Dan sementara tu saya pun nak tanya juga pengurusan yang lebih efisien. Okay, yes. Pengurusan emosi, okay. Terima kasih kerana berkongsi. Sila teruskan. Apa lagi? Pengurusan masa, okay. Alright. Okay. Lagi ada sesiapa lagi nak berkongsi? Okay.
Actually, terima kasih by the way kerana berkongsi. Saya betul-betul bersyukur dan berterima kasih. Actually, apa yang dimaksudkan meningkatkan pengurusan di sini ataupun di topik hari ini adalah macam mana kita nak sebab when apabila kita berfikir ataupun berbincang tentang uh, pengurus dahulu ad hoc, sekarang berstruktur. Actually meningkatkan pengurusan ni adalah dari segi ataupun dari perspektif of perhubungan kita dengan supervisor ataupun bos ataupun superior. Macam mana kita nak menggunakan perhubungan ataupun meningkatkan kualiti perhubungan tersebut untuk mencapaikan kita punya tujuan ataupun kita punya matlamat ataupun untuk meningkatkan pendirian apa-apalah kita punya tujuan lah, menggunakan perhubungan perhubungan kita dengan kita punya superior. Macam mana yang kita nak menggunakan perhubungan tersebut, tu yang sebenarnya yang dimaksudkan meningkatkan kita punya pengurusan terhadap kita punya pengurus sebenarnya lah. Okay, so dia menggunakan strategi dari segi komunikasi, dari segi perspektif dan juga dari segi penjagaan diri yang rapi. Macam mana kita nak, dan juga konsep kerjasama. Macam mana kita nak in the end of the day untuk membangkit, untuk membawa diri lebih ke depan, ke hadapan, tapi menggunakan resources yang korang ada di tempat kerja lah. Dan salah satu resources yang kita ada adalah kita punya hubungan dengan manager ataupun pengurus ataupun supervisor, superior lah. Okay, setakat ni faham ke? Jelas? Okay, so saya nak tanya soalan yang pertama. Soalan saya akan letak kat poll ni. Share now. Okay, saya nak tanya, berapa kerap anda berkomunikasi secara proaktif dengan pengurus ataupun manager anda mengenai keutamaan anda? Oh, jarang. Okay. Ada orang jawab. Okay, setiap minggu. Setiap 2 minggu. Okay. Dia ada 4 jawapan lah. Setiap minggu, setiap 2 minggu, setiap bulan dan jarang. So kita nak tengok dalam kita punya pool of participant hari ni, korang punya average macam mana? Okay. Boleh nampak ada perbezaan daripada jawapan. Tapi yang paling banyak sekarang ni sebenarnya jarang which is agak membimbangkan sebab macam mana korang nak dapat apa yang korang nak ataupun dari segi apa-apalah, dari segi untuk membangunkan diri dari segi kerjaya ataupun pekerjaan. Bila tak berbincang dengan seseorang yang sebenarnya ada kuasa untuk menolong anda mencapai matlamat tersebut. Dari segi advancement in career lah sebagai contoh. So yes, okay. We can see lah, okay, setiap minggu, setiap 2 minggu, setiap bulan dengan jarang. Okay, dalam I would say dia ada 50% tu, bukan 50%, 35% tu setiap minggu dengan 35% tu jarang. So yes. So saya pun nak highlight yang sebenarnya bagi yang jarang tu, adakah apa yang menyebabkan komunikasi tu jarang? Ada apa yang menyebabkan anda tak berkomunikasi sangat dengan pengurus korang? Pengurus anda lah in this case. Any idea nak share? Kalau korang tak rasa selesa nak share, segan. Okay. Boleh juga share private lah. Boleh add Diana
dan share secara private. Okay. Okay, so konsep segan tu. Terima kasih kepada semua yang menjawab soalan tadi dan juga kepada yang share kepada dekat chat. Yes, segan tu adalah salah satu faktor kan. Ada orang juga share untuk self benefit kita tunggu time buat KPI. Okay, kenapa time KPI je nak berbincang tentang tentang kita punya progress? Sebab melainkan memang tak ada masa langsung. And KPI tu bukannya setiap, agak jarang kan, mungkin sekali 6 bulan ataupun sekali setahun. Jadi peluang untuk berbincang tu agak sukar lah ataupun agak sikit je kan. So, okay. Terima kasih again kerana berkongsi. Saya bersyukur. Untuk seterusnya, saya nak tanyalah, saya nak berkongsi sedikit kenapa sebenarnya kita kena kisah ataupun kenapa berapa pentingnya untuk menjaga perhubungan kita dengan kita punya pengurus, in this case lah. Sebab that in the end of the day, again, ia hanya untuk menolong diri sendiri dan menolong pengurus dan juga menolong kita punya organisation. Apa-apa yang company or organisation or business yang korang tengah bekerja lah. Okay, so apabila kita fokus ataupun kita fokus dalam meningkatkan prestasi diri sendiri, ia akan menolong kita punya pasukan ataupun team lah dari segi efficiency, dari segi productivity, dari segi memberikan idea, menjadi kreatif, inovatif. Yes, okay, and apabila sebab kita pun rasa motivated ataupun bersemangat lah untuk untuk bekerja sama ataupun membuatkan ataupun kata macam mana, melakukan kerja yang lebih susah ataupun sukar. You know, there is always seeking for more or progressing in yourself. That is essentially kenapa pentingnya. Sebab kalau contoh kita stagnan, kadang-kadang tak semestinya selalu, tetapi kadang-kadang kita akan rasa bosan, kita akan rasa, bosan tu mungkin kita akan start rasa burnout, kita rasa macam dah tak nak bekerja, lepas tu kita cari kerja lain. I mean, that's okay. You know, kalau kita sometimes dalam kita punya career progression, sometimes cari tempat kerja yang lain boleh memberikan idea dan semangat bekerja yang baru. Tetapi kalau kita tak address the pattern tu, dia akan kemungkinan akan berulang semula. So yes, you know, actually is very very important sebenarnya untuk fikirkan apa yang kita nak dalam kita punya kehidupan bekerja. Untuk in the end of the day, sebab life bekerja ni dia bukannya macam lari pintas, dia is a marathon lah, dia bukan lumba lari, dia marathon. So kita kena fikir pasal kita punya stamina not physical je tetapi mental. Macam mana kita nak macam mana kita nak sentiasa memotivasikan diri untuk untuk nak teruskan dan meningkatkan diri dari segi pekerjaan. Okay, so yes, first things first, memang penting kerja akan impact kita punya pasukan dan dia akan memudahkan kita punya komunikasi dengan not just pasukan but also kita punya pengurus dan sesiapa yang kita bekerja dengan stakeholders ke sesiapa yang kurang bekerja, dan juga like I mentioned tadi, meningkatkan peluang untuk maju dalam kerjaya. Okay, so yes, so with that being said, saya nak tanya yang seterusnya, apakah cabaran
yang anda cabaran terbesar yang anda hadapi apabila anda ingin naik pangkat. So, ada 4 lah. Komunikasi yang tidak jelas, keutamaan yang tidak selaras, kesukaran memberi maklum balas ataupun kekurangan masa untuk berinteraksi dengan pengurus. Ataupun kalau ada apa-apa cabaran yang lain yang saya tak senaraikan, sila berkongsi kat dalam chat. Jadi, okey. Komunikasi tak jelas. Okey. Komunikasi tak jelas. Okey. Yang tu kita so far jawapan yang paling banyaklah yang orang hadapi. Okey, kesukaran memberi maklum balas. Bagi feedback kepada kita punya manager ataupun pengurus kan. Okey. Komunikasi tidak jelas. Okey, ada orang share. Organisation structure yang kurang jelas. Yes, betul juga. Apabila dia tak jelas, kita pun tak tahu nak pergi mana ataupun nak buat apa yang perlu dilakukan untuk progress kan, sebab struktur tu pun tak sure. Lepas tu kita pun tak tahu kita nak berbincang dengan siapa yang sebenarnya kuasa ke tak ada kuasa ke. Benda tu sebenarnya memainkan peranan lah. Okay. Ada orang kongsi naik pangkat berdasarkan kekosongan, ada vacant box. Okay. Tu maksudnya berdasarkan peluang sahajalah. Tetapi itulah, ada juga konsep ataupun soalan yang ada orang kan boleh mencabar statement tersebut, which is adakah kita nak menunggu untuk kekosongan sampai bila? Itulah. Tak beri peluang kepada orang yang lama. Okay, yes. Sebab daripada perspektif ataupun stigma yang orang lama ni tak nak progress ataupun rigid, sentiasa nak selesa dalam dia punya pekerjaan ataupun dia punya role kan, macam tak nak progress. Goals tak selari, betul. Mungkin goals manager ke, goal dia nak macam ni tapi kita punya goal yang lain, ataupun organisation punya goal yang macam ni. Goal kita pun lain. Tu sangat-sangat penting sebab apabila kita punya goal tak selari kan, dia akan very senang untuk kita start berfikir apa kita punya purpose kat sini. Dan apabila kita start berfikir macam tu, banyaklah dia akan membiak lagi pemikiran negatif yang lain. Okey. Keutamaan kepada calon luar. Kan? Ada kadang-kala dia itulah, saya pun perhatikan kadang-kala organisation tu dia bila nak menaik pangkat dia cari orang lain. Kita tu pun adalah topik untuk kita bincang lah, kenapa, apa yang menyebabkan menyebabkan organisation tu hire someone baru, calon luar, daripada menggunakan pekerja yang diorang dah ada. Okey, terima kasih kepada semua yang jawab. Saya tengok pool jawapan tadi. So jawapan yang paling banyak adalah komunikasi yang tidak jelas. Okey. So komunikasi is a big thing lah. Okey, and keutamaan yang tidak laras jugalah. Yang ketiga ada kekurangan masa untuk berinteraksi dengan pengurus, dan last kali is kesukaran untuk memberi maklum balas. Bos lupa, ada orang share by the way, bos lupa bila kita tak minta naik pangkat. Okay, yes. That's a great sharing. Terima kasih. Itulah sebabnya ada webinar ni. Webinar ni adalah untuk cara-cara untuk belajar ataupun untuk belajar cara-cara untuk kita mengambil balik kawalan dalam situasi tersebut. Dalam situasi kalau bos lupa, apa yang kita boleh buat?
Okay, sebab kalau kita nak harapkan bos untuk sentiasa ingat semua benda, memang tak 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 apa, tak realistik lah juga, sebab bos pun dia pun human kan, dia pun manusia, dia pun apa, ada, tak boleh ingat, tak boleh nak ingat semua benda. So tu yang saya nak apa, fokuskan ataupun nak menekankan betapa pentingnya untuk kita mengambil kawalan dalam proses menaik pangkat. Okey, macam mana kita nak ingatkan bos? Macam mana kita nak lebih proaktif untuk untuk basically menujukan terhadap kita punya goal, which is untuk in this case naik pangkat. Sebagai contohlah. Okey, macam mana adakah saya nak tunggu bos saya untuk cakap, okey Diana, awak dah kat sini dah 3 tahun, sekarang ni awak bolehlah, saya nak bagi awak naik pangkat lah. Adakah kita nak tunggu macam tu? What if 3 tahun conversation, perbualan tu tak terjadi-jadi? 4 tahun, 5 tahun dan sebagainya lah. So, it's instead of kita tunggu pengurus kita ambil kawalan. Kita yang bermula dulu. Kita yang ambil inisiatif untuk schedule ataupun kita untuk schedule diskusi tersebut. Oh bos, saya dah kat sini, saya nak advance, saya nak naik pangkat, saya nak ada promotion, saya nak buat lebih. Saya perlukan ni, saya hendak ni. Okay, so kita pun komunikasi secara proaktif apa yang kita hendak. Dan at least manager, pengurus kita pun like I said, manusia, dia tak boleh baca kita punya minda, dia tak boleh baca kita apa yang kita nak. Dia hanya tahu apa yang dia diberitahu. Okay? But yes, terima kasih kerana berkongsi. Saya betul sangat bersyukurlah. Okay? So, ni adalah beberapa strategi. So, kadang-kadang kita fikir kan, macam okay, kita pergi jumpa kita punya manager, saya bagi tahu dia this is what I want. But another strategy, that's the first strategy. But to take it another level sebenarnya, which is that how to collaborate. In the end is pasal collaboration to achieve the same goal sebenarnya lah. So for example, secara contohnya, apabila bos saya menaikkan pangkat secara umumnya lah kan, how naik pangkat ni dia akan impact bos saya dan organisation dia. Adakah dia menuju ke dia punya goal, matlamat dia sendirilah. Sebab setiap orang ada dia punya matlamat sendiri. So it's actually coming together, datang sama-sama, collaborate untuk mencapai matlamat yang sama. So sebanyak yang bos boleh tolong kita, kita pun boleh sebenarnya tolong bos. Sebenarnya kita ada banyak kuasa dan bos tu memang memerlukan pertolongan kita sebenarnya. So, it's instead of like, saya nak tunggu bos saya tolong saya boleh ajar bos saya ataupun memberitahu bos macam mana dia boleh tolong saya. So, tu adalah salah satu caranya lah untuk menjadi lebih proaktif dan mengambil inisiatif daripada menunggu dan mengharap dan mungkin tak dapat pun. Sebab bos mungkin tak tahu, bos mungkin lupa, bos mungkin leka, bos mungkin ingat you tak nak pun. Kadang-kadang lah, so tu yang pentingnya untuk basically komunikasi. So cara nak meningkatkan ataupun menguatkan hubungan kita dengan kita punya bos ataupun manager in this case, first things first, like I said lah, kena juga faham sebenarnya apa yang dia nak, apa dia punya tujuan, apa dia punya goal sebenarnya lah. Okay, dan apabila kita tahu apa yang dia nak, kita boleh, then it helps lah, dia akan membantu lah sebab kita boleh bekerjasama untuk mencapai matlamat tersebut. So dia akan rasa macam, kita sebenarnya bekerjasama as a team. Bukannya dia ada dia punya journey, saya ada dia punya journey. Kita work together to get the goal that we want. Okay, dan cara nak memahami kita punya manager lagi ialah kita
perhatikan cara dia buat kerja, cara dia manage. Ada setengah orang dia apabila kita nak present idea ataupun nak present proposal, dia perlukan visual aid. Contohlah, so visual aid tu boleh diberikan melalui contohlah presentation slides. Oh, dia memang berkenan lah dengan slide sebab dia dapat visual. Ada juga manager mungkin dia suka membaca. So proposal tu untuk ditulis dan diprint. So dia prefer that way lah. So tu caranya untuk kita perhatikan macam mana kita punya manager bekerja ataupun cara dia receive maklumat ataupun menghadam maklumat lah in this case, right? And then that also goes into kita bertanyakan soalan untuk kita, maksudnya cara kita bertanya soalan dan menjangka masalah dan keperluan sebenarnya datang daripada perspektif ataupun pemikiran yang kita meletakkan diri ke dalam kita punya manager punya shoes. Maksudnya perspektif dia. Oh, apa yang masalah yang dia tengah fikirkan, apa pertolongan yang dia perlukan, dan macam mana saya boleh menolong supaya macam mana saya boleh menolong dan bekerjasama dengan dia untuk menyelesaikan masalah tersebut, dan juga macam mana in a way like I said collaborate supaya dia mempunyai keupayaan juga untuk menolong saya in that case lah, you know. So yes, in that sense collaboration ni sangat-sangat penting sebenarnya. So you know, which is kita tak menunggu, tak just kita tak menunggu and just biar je macam tu, tapi kita mengambil inisiatif, kita ambil kawalan, kita menjadi lebih proaktif. Oh, kalau bos jenis yang tak ada masa ke apa, tak terfikir nak tanya ke apa, kita yang membawa conversation tu ke kita punya manager, ke kita punya supervisor lah. Okay. Yes, with that being said, saya teruskan. Okay. Sebelum tu, saya nak tanya dekat poll juga, saya nak tanya how selesa, skala keselesaan anda apabila memberi maklum balas ataupun feedback kepada manager anda. So adakah korang sangat selesa, agak selesa, neutral ataupun tak selesa langsung? Okay, ada orang jawab agak selesa. Okay, that's great. That's good. Yang dulu mungkin macam bila start bekerja, untuk saya lah, saya sebenarnya tak selesa langsung nak bagi maklum balas sebab saya takut lah banyak fikiran negatif. Segan tu lagi satu, pun saya risau. Boleh ke dia terima saya punya feedback, boleh ke dia boleh terima feedback secara profesional dan tak jadi personal. So yes, it's actually masa permulaan kerjaya saya agak tidak selesa, tetapi selepas bekerja dengan manager, bekerja dengan superior, slowly tu kita ambil masa untuk build the trust, untuk menguatkan trust, menguatkan kita punya komunikasi, spend time together to get to know each other, cara bekerja. So you pun dah faham. Then it's important sebenarnya two-way feedback ni. Manager bagi kita feedback, kita pun bagi dia feedback untuk dia pun meningkatkan prestasi dia, untuk meningkatkan dia punya credibility untuk bekerja. Sebab in the end dia punya kerja untuk menolong you in the end of the day lah. That's the whole point of being a manager kan. Kita nak manage orang. Macam mana kita nak tolong diorang untuk bekerja dan menjadi produktif dengan efektif. Dan juga in a bigger nutshell kan, macam mana kita nak pastikan dia dapat a settlement, dia rasa satisfied dengan dia punya
pekerjaan di organisasi tersebut dengan dia punya team, dia punya kerjaan yang dia tengah buat. So all of this sebenarnya manager is concerned and managers are usually very stressful because they are also trying to manage the stress from above. So yes, Okay, thank you for sharing. Terima kasih kerana berkongsi. Saya tengah tengok jawapan. So kebanyakan dalam 40% jawab yang diorang rasa neutral sahaja. 13% tidak selesa dan 13% pun sangat selesa dan 31% agak selesa. So kebanyakannya secara keseluruhan orang rasa agak neutral lah terhadap memberi feedback ataupun maklum balas kepada your managers, which is good. That's good. So very, very important to know that you feel comfortable, you rasa selesa lah untuk give this feedback because like I said, it's a two-way thing. To collaborate, it has to be two-way communication. So you dapat your KPI review, you can also share your feedback on what works for you, apa yang berkesan untuk anda, apa yang tak berkesan untuk anda, apa yang membantu anda, apa yang tak membantu anda, apa yang anda nak dalam masa yang anda bekerja di organisasi tersebut, apa yang anda nak dalam kerjaya anda dan sebagainya. Okay, so with going back to pergi balik kepada tentang komunikasi dan memberi pasal komunikasi, right? Cara-cara untuk build komunikasi sebenarnya adalah untuk build kepercayaan dan credibility. Macam mana kita nak pastikan manager saya percaya saya dan boleh advocate untuk saya. So sebelum ni kita ada satu video saya mungkin boleh share, tengok macam mana. Tapi video ni adalah TED Talk yang berkenaan managing up lah ataupun cara-cara untuk meningkatkan kita punya kerjaya melalui menggunakan perhubungan kita dengan kita punya managers, right? So dia cakap pasal this concept pasal sponsor, right? How having a sponsor ni sangat penting sebenarnya sebab dia adalah seseorang yang sebenarnya boleh pastikan anda dapat naik pangkat sebenarnya. So sponsor ni adalah seseorang yang ada tempat duduk dekat table tu. Table tu macam perbualan orang yang ada kuasa basically. So ada seat dekat the table, dia pun ada kuasa untuk membuat keputusan dan dia pun yang kriteria yang ketiga adalah dia mempunyai dia mengetahui lah sebanyak yang boleh tentang pekerjaan anda. So ni adalah konsep sponsor ni, having a sponsor in your or identifying a sponsor in your organisation adalah sangat penting untuk pastikan untuk meningkat your pangkat and your kerjaya. Basically lah sebab dia sebenarnya yang mempunyai kuasa untuk melakukan sesuatu. So cara-cara nak and this is one of the ways lah kita build relationship, perhubungan yang berkualiti, yang kredibel melalui kepercayaan, melalui trust, which is that first things first, kita deliver apa yang kita punya komitmen, kita pastikan komitmen kita selesai dan dilaksanakan dengan insya-Allah yang dengan bagus lah, dengan yang terbaik yang kita boleh buat. Okay, dan juga pastikan yang kita sebenarnya boleh dipercayai dan seseorang yang bertanggungjawab. Okay, bermaksudnya contohnya apabila kita buat silap, adakah kita buat tak tahu ataupun main lepas tangan je ataupun kita ambil tanggungjawab, kita communicate, kita ambil kita bertanggungjawab lah, kita ambil accountability atas kesilapan tersebut. And it's not about kita tak boleh buat silap ataupun kita buat error, bukan. Is that error tu, mistakes are bound to happen. Memang akan berlaku sebab kita manusia.
It's about apa yang kita buat apabila kita buat silap. Adakah kita jenis yang bertanggungjawab dan kita stand our ground, kita cuba yang terbaik untuk memperbaiki, ataupun kita buat tak tahu, kita lepas, kita just tinggalkan je lah. So tu kalau buat macam tu memang dia tak akan kita tak nak susahlah nak build kita punya kepercayaan dan credibility lah. Okay. Ada orang share kadang-kala leader terlalu nak perfectionist sampai kita takut nak buat silap. Okay, yes. Terima kasih kerana berkongsi. Tu adalah that's a real problem, that's a real thing that does happen. How do we manage kita punya leader punya expectations on being perfect or perfection lah, which is that in the end we can try our best. Ada sometimes dalam organisation dia ada bureaucracy yang ada 3 orang kena check. So ada orang accountable, ada orang responsible and ada review. Tapi still after 3 orang sampai leader juga ada juga terlepas, ada juga tak lihat, right? Tak ternampak. Tu pun bound to can happen jugalah. So sebenarnya it's not about making mistakes, sebab kalau kadang-kadang kalau kita buat silap tapi leader kita jenis yang lembut tapi tegas, dia macam okay, lain kali korang kena perhatikan ni jenis yang mungkin mengajar, jenis yang mungkin mengajar dengan motivasi, dan kita nak buat silap pun kita rasa macam okay, saya motivasi untuk tak nak buat silap tu sebab saya nak memperbaiki diri. Tetapi kalau dia datang daripada jenis yang contoh leader yang agak menekan, agak kritikal, agak jenis yang marah-marah, dan dia punya motivasi untuk elak buat silap tu sebenarnya datang daripada fear ataupun ketakutan lah. So yes, again, it's not about making mistakes, it's about how do we learn from them, how do we be better, macam mana kita how do we be better and how do we improve sebenarnya. Okay, thank you for the sharing. Just going back to cara nak build the credibility ni. Yang ketiga adalah untuk berkomunikasi dengan baik dan berkesan. So like similar in the previous contoh yang saya tekankan tadi adalah dalam senario yang kita buat silap, adakah kita berdiam saja dan tunggu sampai ada orang tanya, ataupun kita bagi tahu awal-awal, sebenarnya ada error kat sini, saya terbuat silap, boleh tak saya contoh perbaiki ke apa yang awak contohlah anda advice ataupun recommend untuk saya buat, contohlah. So it's more on, again, communication is how we collaborate, how we build the relationship untuk jadi a healthy relationship, okay, rather than like ghosting je lah. Ghosting maksudnya tak bercakap langsung. Okay. Okay, so these are ada banyak some strategies untuk cara untuk elakkan dari segi untuk memperbaiki kita punya hubungan dengan kita punya manager ataupun leader, which is that first things first, kita tak break the boundaries, kita understand and respect the boundaries, and then like I said, kita macam mana, kita hanya doing the bare minimum rather than kita being a bit more proactive lah. Okay, so again, all of this for you to want to be proactive adalah kena go down to kita punya motivation. Apa yang menyebabkan saya nak melakukan benda ni atau menjadi lebih proaktif. Sebenarnya, that's why I said, is coming back to collaborate and communicate with your manager. Apa yang anda nak dan apa yang korang boleh capai sama-sama. Okay, dan juga the third one is apabila kita receive feedback ataupun contoh constructive criticism daripada kita punya manager, kadang-kadang kita abaikan ataupun kita tolak tepi ataupun kita tak dengar, dia bergantung lah. Kadang-kadang cara kita nak memastikan feedback tersebut berguna adalah kita kena tengok dari segi credibility dan juga daripada segi dia punya value lah. Macam
and that if contohlah, secara contohnya kalau perhubungan anda dengan manager anda adalah bagus dan kukuh dan berkualiti, maksudnya feedback dia adalah pun berkualiti sebab dia kenal anda, dia tahu cara anda bekerja dan ada value lah dia punya feedback. Tetapi kalau contoh perhubungan tu tak kukuh, komunikasi tu pun tak kukuh, jarang berjumpa, dia pun bagi feedback tapi cara nak menerima pun susah sebab rasa macam dia tak ada credibility untuk komen saya punya kerja contohnya. Okay, so tu tak membantu sangat lah sebab kadang-kala feedback tu mungkin ada dia punya benefit lah, tetapi kita tak dapat benefit tersebut sebab kita punya perception ataupun kita punya perhubungan dengan manager tersebut adalah tak kukuh ataupun tak berkualiti lah in that sense. Yes, okay. Kalau korang ada apa-apa feedback, kalau korang ada apa-apa soalan, ada apa-apa sharing, komen, sila chat lah, sila write dalam chat bawah tersebut lah. Okay, saya teruskan. Okay, ni adalah ada juga tips ataupun tips basically macam mana kita nak still menguatkan kita punya hubungan dengan pengurus ataupun manager, tetapi dari konsep hybrid ataupun work from home situation lah, which is in some cases mungkin you tak dapat jumpa your manager at all because dia mungkin jauh ke ataupun in a different country ke. So these are sebenarnya 3 cara untuk still build tips lah basically macam mana nak mengukuhkan perhubungan tersebut walaupun berjauhan. So first things first ialah still doing the check-in regularly lah. So sekali seminggu ke, bergantung kepada korang punya type of kerja dan juga ke masa yang diperlukan dan apa check-in tujuan check-in tersebut. Okay, so adakah check-in ni untuk komunikasi tentang pekerjaan saya, workload saya dan sebagainya lah. So at least grounded untuk intention of the check-in. Okay, so kedua adalah menggunakan teknologi. Banyak sangat teknologi nowadays. Macam contohnya Demio ada konsep polls, ada chat, ada emoji. Untuk ada banyak apps nowadays kalau nak explain konsep boleh lukis dan sebagainya lah. Dan juga yang ketiga, komunikasi dari segi menjelaskan kesediaan dan jangkaan berkenaan kerja, berkenaan banyak perkara lah, apa yang pekerjaan yang anda kena hadapi lah. So with that being said, saya nak tanya juga satu soalan. Apakah kaedah komunikasi dengan manager anda yang anda gemar? Adakah anda gemar membuat mesyuarat bersemuka melalui email, melalui platform mesej segera ataupun melalui panggilan video ataupun telefon yang dijadualkan? Sebab untuk saya prefer mesyuarat bersemuka juga. Tetapi kalau kadang-kala kita tak ada, I prefer that also lah. Okay, terima kasih kerana berkongsi. So kebanyakannya I would say dalam 67% memang prefer kaedah mesyuarat bersemuka lah. Okay, sebenarnya there is an element pasal face to face ni memang syok lah kita buat face to face. Dia rasa selesa, you boleh makan, mungkin minum ke, so dia rasa lagi connected lah sebenarnya, which is true. Memang dia ada dia punya psychological effect pasal doing face to face. Okay, saya teruskan. So yes, in the end of the day, saya nak highlight again apa faedah sebenarnya untuk menguatkan kita punya perhubungan dengan kita punya manager. Again, first things first is for ourselves, untuk meningkatkan kita punya own prestasi peribadi dan profesional. Okay, dari segi pushing to your potential. Okay, and we don't want to put that
kita tak nak menunggu ataupun meletakkan kawalan tersebut di atas tangan seseorang yang mungkin basically to advocate for yourself, to empower yourself untuk meningkatkan prestasi dari segi kerjaya. Okey. Yang kedua adalah untuk meningkatkan kita punya kepuasan bekerja, which is sangat-sangat penting untuk mengelak daripada burnout ataupun dan juga not just burnout tapi banyak kesihatan mental yang berlainan. Okey. Dan ketiga adalah again untuk meningkatkan peluang untuk kenaikan pangkat, sebab sebagai manusia memang sangat natural untuk kita nak lebih, untuk nak progress, untuk nak bekerja ataupun untuk nak to want more lah, to want to progress, to meningkatkan kita punya keupayaan, kita punya skills, knowledge dan sebagainya. Itu sangat-sangat natural. Okay, so yes, it's important in the end of the day apa sebenarnya kita punya relationship ataupun like I said, perhubungan kita, perspektif kita, cara bekerja kita dengan kita punya pengurus ataupun manager or leaders in this case lah. Okay. Ini adalah tips yang terakhir untuk berjaya. So again, first things first is pasal kita punya perspektif untuk sentiasa berlapang dada untuk menerima maklum balas regarding any sort of feedback, any sort of criticism. Yes, basically kita membuka hati, berlapang dada, tapi kita also ada filter. Itu sangat penting lah. Okay. Yes. Sekejap, saya pause sekejap, saya nak jawab soalan. Boleh tak saya dapatkan presentation hari ini? Tak berapa concern. Okay. Sure. You can download the handout at the end of the slide, at the end of the webinar. It will be downloadable in PDF. Okay. So you boleh klik handout, nanti dia akan keluar. Okay. But yes, terima kasih atas soalan. You can download the presentation at the end of the webinar. Boleh download slides ni at the end. Okay, so yang kedua adalah untuk mengekalkan professionalism dan untuk ada perspektif untuk sentiasa belajar. Kita sometimes kita bila dah bekerja lama, kita rasa macam kita dah tahu semua benda ataupun kita dah tak tahu apa yang kita boleh progress. Sebenarnya is tanya diri, apa lagi saya nak belajar, apa yang lagi saya boleh memperbaiki, apa, because in this dalam dunia ni banyak gila kita boleh belajar, banyak gila progress, teknologi sentiasa develop, so kita pun boleh develop diri sendiri. So sama jugalah mengekalkan perspektif dan minda yang terbuka untuk menerima cara untuk memperbaiki diri dan untuk sentiasa meningkatkan diri melalui berbelajar. Okay. Dan yes, untuk maintain professionalism lah. Okay, with that being said, saya nak share sedikit tentang sokongan yang anda boleh dapat daripada kami di Naluri. Yang pertama adalah kita ada penilaian kesejahteraan emosi secara percuma. It's private and confidential. Maksudnya and it's anonymous. Maksudnya kalau anda jawab soalan ni tak ada orang tahulah siapa yang jawab. So penilaian ini adalah untuk menilai your current emotional state. Okay, so a great way to check how is your mental health and your emotional state. Sempena kesihatan mental sedunia. Okay, bulan kesihatan mental sedunia lah, bulan Oktober. Okay, itu ada pertama. Yang kedua adalah kita ada 24 jam Naluri Care Line dan Text Line juga percuma. Kalau ada perlukan bantuan segera boleh call mengikut nombor, mengikut country lah, country tersebut lah. So kalau Malaysia, yang pertama sekali itu adalah call, yang ke kanan tu adalah untuk text. So again, anonymous, tak perlu bagi tahu nama kalau tak selesa, peribadi dan sulit, dan juga
diorang ni yang menjawab call tu adalah semua professional counsellors. So diorang memang train and tahu apa nak buat untuk menolong dari segi krisis anda lah. Okey. Okey, dan kita juga ada konsultasi naluri, perlukan sokongan one to one dengan contoh dengan saya dari segi kalau perlukan sesi terapi ataupun consultation for anything mental health related, or even if you want to progress um, dari segi career, boleh juga dengan executive coach kita dekat naluri, boleh scan QR code ni dan make a booking lah. Okay. Yes. Okay. And then kita juga ada the Naluri app dengan web lah. So dekat kalau nak chat dengan kita punya health coaches, kalau ada apa-apa soalan daripada webinar hari ini, ingin mendapatkan sokongan yang lebih, boleh download the app, boleh chat dengan diorang. Semua manusia yang sebenar, bukan AI ataupun robot lah. Okay? Yes. Saya bagi masa untuk download, untuk scan. Okay. Dan yes, itu adalah penghujung sesi saya hari ini. Terima kasih banyak-banyak atas kerjasama dan your interaction, your question, soalan, sudi untuk mendengar, sudi untuk menjawab poll, dan yes, kalau ada apa-apa soalan, ini adalah peluang untuk tanya. Ini boleh juga download slides daripada hari ini, and yes, boleh beri feedback on kita punya sesi hari ini lah. Okay, so kalau ada apa-apa feedback untuk memperbaiki, saya appreciate it so much. So yes, terima kasih. Terima kasih Hanis kerana sangat interaktif. Saya bersyukur sangat. Okay. Yes. Terima kasih. Thank you. Thank you cikgu. Nampak macam cikgu kan? Yes. Dengan spek, rambut. Terima kasih. Okay. Terima kasih. Yes. Oh, alright. Terima kasih. Saya happy to read yang dia menceriakan hari anda. Okay. So, saya akan berada sini sampai pukul 11. Sampai pukul 12. So, ada lagi 2 minit. Kalau ada apa-apa soalan, apa-apa feedback nak bagi tahu, saya boleh bagi tahu lah. Terima kasih. Thank you. Terima kasih. Hope you have a good day.